Dia buat lagu Qawaid Tafsiriyah. Dia terjemah dia faedah-faedah tafsir. Itu dalam pengajian tafsir perkara-perkara seperti ini, kalau kita tahu molek. Sebab dia ada hubungan dengan kaedah bahasa Arab. Dia tak dapat tidak bagi orang yang nak memiliki kemahiran dalam tafsir ini, dia kena tahulah. Ada beberapa faedah yang kita kumpul sini. Mereka asal daripada risalah, daripada kitab guru kita. Faedah pertama mengenai qasam, yakni sumpahan. Sumpahan ni boleh katakan dua jenis lah. Satu, Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk. Yang kedua, makhluk bersumpah dengan Allah Ta'ala. Kita makhluk ni apabila bersumpah dengan sebut nama Allah, nak suruh kuat. Kita lemah ni nak suruh kuat. Benda yang kita nak buat atau benda yang kita nak kata, nak suruh jadi kuat, kita sumpah sebut nama Allah dengan kata demi Allah. Berbanding dengan tidak sumpah, jadi tidak kuat. Sebab itulah sumpah ni nak suruh kuat. Jadi makhluk sebut nama Allah, nak suruh jadi kuat. Dakwah dia, perkataan dia, tindak tanduk dia, nak suruh orang lain terima sungguh-sungguh, dia kata demi Allah. Tujuannya nak suruh kuat. Dia sebut Allah tu kenapa? Dia sendiri berfaham Allah ni Tuhan. Hak je dengar berfaham Allah ni Tuhan, maka dia sebut tu jadi kuat. So lagi Allah bersumpah dengan makhluk, demi masa, demi tu, demi ni. Bukan nak suruh kuat sebagai saksi kepada hamba dia, kepada makhluk dia, sebagai syahid. Mana demi masa dia sebagai saksi, wahai manusia, begini-begini. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk dia untuk dijadikan sebagai saksi, sebagai bukti kepada hamba manusia ni menerima sesuatu apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan. Asalnya dua begitulah. Kita sumpah dengan sebut nama Allah, Allah sumpah dengan sebut makhluk dia. Itu hanya asal sumpahan. Cuma ada di kalangan masyarakat jahil, dia sepatut sumpah demi Allah, dia pergi sumpah demi wali. Sebab apa? Sebab dia telah rusak akidah. Dia sudah percaya wali-wali memiliki sesuatu perkara luar biasa, maka dia nak suruh kuat kawan-kawan dia dakwah, dia sebut nama wali, tidak sebut nama Allah. Dengan berpahaman, kalaulah seseorang tu berbeza sumpah dengan nama wali, langgar juga sumpah, siap, wali akan buat gitu, wali akan buat begini. Hak sepatut dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau sumpah dengan nama Allah, taklah boleh lah gitu. Dia pergi sumpah atas nama wali, maka bersumpah atas nama wali dengan pahaman itu menyebabkan kufur, keluar daripada Islam. Kalau bersumpah dengan selain pada Allah tapi tidak ada apa-apa pahaman, jahil belaka-belaka, dosa besar, dia dikira berdosa. Jadi tengok sini keterangan tentang sumpah.
Sumpah ada 4 jenis. Jadi sumpah pertama, seorang itu bersumpah dengan suatu lafaz demi Allah serta i'tiqad. Ya, sumpah tu mulut ya, demi Allah, tapi i'tiqad, yang ni percaya bahawa muqsamu bihi, zat yang diguna sebagai sumpah iaitu Allah tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Macam orang yang kata demi Allah tu betul lah, sifat memiliki sifat ketuhanan seperti alimul ghaib atau mutasarriful kul, ilmu sempurna, kuasa kudrat sempurna. Sepatutnya untuk Allah. Tapi sekiranya dia guna lafaz sumpah, sebut nama wali, berpahamai wali tahu perkara gaib, dan wali boleh melakukan sesuatu, maka sumpah seperti itu kepada selain pada Allah, hukumnya adalah kufur. Dan berlaku di kalangan masyarakat jahil. Jadi ustaz ni dia tulis ni mengikut apa yang berlaku di negeri dia, mengikut apa yang berlaku di negeri dia. Jadi dia tulis dalam kitab dia banyak perkara sangat yang berlaku di negara-negara dia ni. Masyarakat dia nama saja Islam, tapi kehidupan fahami akidah jauh tersasar, bukan Islam. Tapi orang itu sendiri dia tidak rasa dia keluar Islam, maka dia panggil golongan zindik. Mana golongan yang kufur tapi masih mendawat Islam. Zindik maknanya golongan itu dia memang kufur dah ikut syariat, tapi dia sendiri tidak rasa murtad, tidak rasa keluar Islam. Dia tetap mari masjid, mari Jumaat. Dia tak ada bertelitah nak keluar Islam. Maka golongan-golongan seperti ini dia ada nama dalam Islam ni, istilah dia panggil zindik, atau nama lain munafik. Kita amak pun dia tak akan keluar. Jadi di atas keadaan gini, maka undang-undang Islam daripada pemerintah sajalah akan buat keputusan. Kita orang-orang biasa ni tidak ada apa-apa kecuali memberi nasihat. Keputusan untuk hukum dia tu bukan kerjaan kita lah. Kita hanya beritahu kalau sekiranya begini, maka dia tidak lagi dikira beragama Islam yang sebenar, dia telah terkeluar daripada agama Islam. Kalau dia masih merasakan Islam, maka Islam itu atau dikira zindik atau munafik. Jadi perkara ini sudah menjadi resam dan adab bagi setengah orang jahil. Orang awam ni seperti binatang, tidak tahu apa-apa. Mereka akan pergi ke kubur wali dengan memegang kunci kubur. Apa kunci kubur? Sebab kubur tu dia buat macam rumah. Kalau untuk wali, tidak macam kubur biasa. Dia ada kelambu, dia ada berapa, ada pelita, ada lilin, ada orang iktikaf, ada orang tawaf. Kubur ni berapa ramai orang? Ratus ribu orang mari. Hari dia buat haul, hari perayaan tahun ni, jam jalan raya. Beratus-ratus ribu manusia akan pergi kubur semata-mata untuk dapat faiz daripada wali. Negeri kita baru-baru nak timbul. Negeri kita ni baru-baru nak timbul. Kalau kita tidak usaha ajak mereka belajar, maka jahil tetap akan membawa seseorang itu kepada satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Jadi dia kunci kubur dengan menghadap muka ke kubur sambil berkata depan saya dia ni, dia mari dua orang, jika aku menipu dalam perkataan aku begini-begini, nescaya wali ini akan menghilangkan tuah aku, celaka aku. Orang yang bersumpah sebut gitu depan kubur, dan orang yang heret orang lain supaya bersumpah, kedua-dua kafir. Dia sepatut bersumpah hari Jumaat lepas asar dalam masjid. Itu betul. Tapi kerjaan bersumpah ni kerjaan dia atas pangkat, tak kena buat jadi kufur. Nak selamat tu jangan. Tapi keadaan-keadaan mendesak seorang, kadang-kadang nak bersumpah. Oleh kerana itu kita kena elakkan diri kita daripada bersumpah.
sebab dia akan makan diri. Kedua, sumpah seperti tadi memanglah untuk Allah Ta'ala yang dibenarkan. Kedua, lafaz sumpah tetapi makna sekadar syahid, yakni saksi sahaja, atau sebagai dalil. Jadi kedua-duanya, sumpah pun untuk menguatkan, syahid yakni saksi pun untuk menguatkan. Sebab kita guna saksi ni nak jadi kuat ya. Ada saksi benar, ni tak ada saksi. Beza dua tu, kalau ada saksi jadi kuat, kalau tak ada saksi jadi lemah. Jadi saksi ni nak menguatkan, sumpah pun untuk menguatkan. Dia ada hubungan tu, makna dekat-dekat. Jadi kalau duduk dalam Al-Quran, semua sumpah dalam Al-Quran ia bukan dengan nama Allah, maka dia dikira sumpah jenis syahid, saksi. Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada bersumpah dengan diri dan zatnya pada 6 tempat. Surah Yasin, Surah Maryam, Surah Nisa, Surah Taghabun, Surah Ma'arij, Surah Hijr. Ini Allah sumpah dengan zatnya. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya sebagai saksi. Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah di atas kebenaran Tauhid, kadang-kadang di atas kebenaran Al-Quran, kadang-kadang Allah bersumpah di atas kebenaran Rasul, kadang-kadang Allah bersumpah di atas kebenaran balasan akhirat, atau bersumpah dengan guna janji baik atau ancaman azab di akhirat, seperti sebagaimana sumpah yang berlaku pada permulaan surah Zariyat, permulaan surah Wal Mursalat. Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah dengan sifat manusia, seperti wal lail, wal adiyat, wal asri, wat tin, dan la uqsimu bihadzal balad. Jadi keadaan-keadaan atau sifat-sifat dia ada pada manusia. Itu dua perkara. Lain daripada ni, sumpah atas dasar bahasa Arab. Sumpah atas dasar bahasa Arab. Yang ketiga, sumpah bermaksud doa selamat. Sebab dia sumpah yang diguna pakai di segi bahasa, kadang-kadang memberi makna doa selamat, kadang-kadang memberi makna laknat. Kadang-kadang ini semua dalam segi bahasa Arab. Ada orang Arab guna sumpah untuk doa laknat, ada orang Arab sumpah atas dasar doa selamat. Itu segi bahasa saja. Hak pentingnya dua tadi lah. Kita makhluk bersumpah dengan nama Allah, Allah bersumpah dengan makhluk dia. Jadi hak banyak benar dalam Quran, Allah bersumpah lah. Seperti mana kita baca tadi, Allah bersumpah. Jadi banyaknya ayat-ayat yang Allah bersumpah ni, apabila kita tahu dah kaedah lebih kurang, maka beginilah cara dia. Tujuannya nak menguatkan sesuatu fakta, supaya hamba dia yang baca Quran ni jadi rasa penting berbanding dengan yang lain-lain. Sebagai contohnya, kita duk guna sama kat wal asri, demi masa. Masa ni ciptaan Allah. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaan dia sendiri untuk menguatkan apa yang dia nak beritahu selepas ni, supaya manusia yang duduk dalam keadaan menggunakan masa ni berfikir maksudnya apa yang Allah Ta'ala nak sebut lepas ni penting, kuat ni. Cara-cara Allah Ta'ala nak menarik hati hamba dia supaya memikir betapa pentingnya sesuatu fakta yang nak disampaikan. Jangan main-main dalam perkara-perkara seperti itu. Jadi segala-gala bentuk sumpah-sumpah yang dalam Quran ni memang memberi arti syahid, saksi, untuk menguatkan dakwah Allah Ta'ala supaya hamba boleh menerima. Faedah kedua, amalan 3 serangkai. Dalam Quran beberapa tempat ada amalan 3 serangkai ni.
Iaitu kalau sekiranya sesuatu alamat bahawasanya tempat tu akan terima bala, kerana gulungnya degil ramai berdoa, lepas nasihat dia tak dengar juga, alamat-alamat bala akan mari. Ataupun amat bala dah mari dah, kurang daripada penderakaan yang berlaku oleh umat manusia dan hamba Allah di situ. Jadi kalaulah dia tanya kita macam mana nak buat ni, kita kena ajar dia amalan 3 selangkah. InsyaAllah kita buat serta-merta, maka bala hak ibadah tu Allah tarik balik. Sebab Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran begini, dia manusia sampai tahap kedegilan ni sanggup senganut segala-gala. Oleh kerana dorongan hawa nafsu kuat berdoa, tak pakar habis segala nasihat orang. Bila dia ngisah sedar, apabila kena bala. Apabila doktor kata, awak ni kalau kira harapan nak siar tak ada dah, jadi kira-kira panggil anak beranak nak mati dah ni, baru ngisah dia, baru nak mati dah. Manusia ni siapa lagu tu kadang-kadang Allah hukum, barulah sudah dalam gabungan dalam, baru tinggal masjid, tinggal belakang-belakang. Bila kadang-kadang doktor acah raja ya rakyat boleh panggil anak beranak ni, ikut kajian kita ni tak lama, jadi marulah orang sakit. Ataupun berbagai-bagai keadaan lain yang menyebabkan orang degil ni jadi sedar, maka dia mula nak buat sesuatu supaya Allah Ta'ala kesihan kepada dia, maka kita ajar ke dia ni amalan 3 selangkah. Jadi Allah hantar bala ni dia dengan sebab 3 ni ya, benar. Yang kita buat berdoa teruk ni, pertama kamu syirik mana Allah Ta'ala. Jadi syirik ni panggil siapa pun tak boleh berobat. Jadi oleh kerana tu kamu kena faham perkara syirik, tinggalkan. Yang kedua, sebab syirik ni dia panggil zalim sah. Mu buat zalim, mu hamba Allah, syirik pada Allah, zalim sah. Jadi tinggal zalim sah tu, Allah Ta'ala kesahlah pada kamu. Yang kedua, zalim kecil. Zalim kecil ni zalim sama-sama manusia. Adalah dengan sebab dia zalim orang tu, dia zalim orang ni, zalim ibu bapa, macam-macam zalim. Jadi dengan sebab tu bala mari. Hukumnya segera di dunia. Maka nak melindungi, nak menyelamatkan daripada bala keterusan kena, jangan berhenti pada zalim kecil, zalim sesama manusia. Sebab semua zalim sesama manusia ni dia kira kecil. Sebab ada lagi zalim besar pada tu, zalim dengan Allah Ta'ala, yang ni syirik. Inna syirka la zulmun azim. Allah kata syirik zalim besar, maksudnya itu zalim kecil. Dan yang ketiga, tidak buat baik kepada hamba yang wajib kita buat baik pada dia. Tidak buat baik kepada hamba yang wajib kita buat baik. Jadi dengan buat baik pada orang ni akan menyebabkan Tuhan sayang kita. Sebab itulah di antara hadis Nabi nak suruh hamba panjang buat baik. Buat baik ni adalah merupakan takdir orang yang boleh buat amalan buat baik kat orang ni umur panjang, contohnya. Jadi buat baik juga akan meraih kasih sayang, kesihan belah Allah Ta'ala kepada dia. Jadi 3 perkara ni dia panggil amalan 3 serangkai. Dan bila Allah buah dalam Quran, dia bubuh 3-3 tepat. Kita akan jumpa 3-3 kali. Jadi ulama tafsir bila dia kaji tengok, rupa-rupanya amalan ni dia duduk sekali belakang. Bila Allah nak beritahu perkara ni, dia beritahu 3-3. Jangan zalim besar, jangan zalim kecil, buat baik. Segala-galanya akan selesai dengan mudah. Dan segala contoh tu ada situlah. Faedah yang ketiga, cara Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh hamba dia jadi baik, nak suruh hamba yang degil dengan sebab dunia ni,
Dengan sebab dunia manusia degil. Jadi sedar. Nak suruh manusia jadi baik, nak suruh manusia yang dengan sebab dipengaruhi oleh dunia. Dunia maknanya harta dan juga pangkat kedudukan. Dunia bermakna pangkat dan kedudukan. Harta dan pangkat kedudukan. Jadi dengan sebab ni manusia jadi degil. Kadang-kadang pangkat tak ada, harta pun tak ada, degil juga. Pergaulan dia, jauhnya dia dengan perkara-perkara yang melembutkan hati dia. Ada juga orang miskin lah, tidak kaya apa. Kedudukan dalam masyarakat pun hamba abdi ya, poli ya, tapi degil dengan syariat, tidak semaya, tidak gapo pun. Mana dunia mana nak halal dia jadi degil gitu pun. Tak ada dunia pun, tak ada pangkat apa. Orang seperti ni dia panggil tabiat, menuruti hawa nafsu. Tabiat menuruti hawa nafsu menyebabkan hati dia keras, degil. Tabiat menuruti hawa nafsu menyebabkan dia degil, tidak suka nak ikut wahyu. Sebab wahyu ni ia berlawanan dengan nafsu. Pagi, petang, siang, malam kehidupan dia ikut hawa nafsu. Jadi apabila diberitahu kepada dia perkara-perkara wahyu, sebahagian besar perkara-perkara wahyu ni bercanggah dengan hawa nafsu. Dan dia jadi hamba nafsu, nak ajak jadi hamba Allah. Bukan mudah. Sedangkan harta pun tak ada dia, pangkat satu benda pun tak ada, tapi nafsu ada dengan dia. Lepas dia pula jadi hamba nafsu. Nak jadi hamba Allah itu bertetangga, bukan mudah. Dia telah diperkudakan oleh nafsu. Nak heret dia jadi hamba Allah ni bukan mudah, susah. Sedangkan dunia tak ada, pangkat tak ada. Ada juga dalam masyarakat. Jadi cuma majoriti masyarakat dia degil dengan sebab dunia. Majoriti lah tu. Majoriti masyarakat ni dia degil berdoa dengan sebab pangkat dan keduniaan. Nah, pangkat dan juga harta benda. Jadi apabila dia mengaji Quran, adalah ayat-ayat seperti ni. Ayat seperti ni bila dia baca, dia mengaji, dia baca, ayat ini akan islahkan dia. Dia baca sendiri, dia tadabbur sendiri. Jadi menyebabkan hati dia lembut tu, dia sendiri ikhtiar baca, tawajjuh. Kita baca ayat seperti ini kepada dia, itu pun satu cara. Seperti Nabi SAW ajar sahabat dan memberitahu sesuatu yang mana Allah telah sebut dalam Al-Quran ni, hingga bercucuran air mata. Sahabat menangis. Dah. Tapi duduk dengan Nabi sampai bila? Majlis ya, dalam majlis Nabi ya, sejam 2 jam contohnya, batu mereka berpisah. Ni bawa diri situ, bawa diri sini. Hak betul-betul sentiasa memujuk hati dia untuk sentiasa dia sedar ayat Allah yang dia baca sama-sama. Dia mengaji dengan Nabi sekali tu ya, tubik air mata pun depan Nabi sekali tu. Lepas tu dia dikelain. Nabi masuk dalam rumah dia, Nabi tidur dalam rumah dia, dia tidur dalam rumah dia. Hak zaman Nabi pun. Tapi ayat-ayat yang Nabi pernah baca sebagai pelembut dan islah diri ini, dia akan baca tanpa Nabi. Dia baca sendiri. Hak ni sebenarnya yang memberi kesan besar. Hak ni sebenarnya memberi kesan besar. Dan disyariatkan juga Quran ni dibaca selepas sembahyang tahajud. Sebelum kita nak pergi sembahyang subuh berjemaah tu, disyariatkan kita tadabbur Al-Quran. Itu waktu-waktu sangat-sangat sesuai. Dia boleh menjinak, melembutkan hati kita, sehingga bila pagi hari esok, maka kita sudah menjadi satu orang yang bersedia untuk menghadapi dugaan dan cobaan Allah Ta'ala dalam ta'at. Mana kita sudah bersedia. Malam hari kita telah buat sesuatu dengan tadabbur ayat-ayat Allah. Sebab dalam sembahyang kita munajat dengan Allah, kita bercakap sesuatu. Dalam baca Quran kita dengar sesuatu. Dia dua perkara ni lah yang menyebabkan hati manusia Islam.
Dalam sembahyang kita luahkan sesuatu kepada Allah. Dan bila kita sudah sembahyang, kita baca Quran, kita dengar sesuatu daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut dalam Quran dia, faedah ketiga ni, 3 cara yang didatangkan oleh Allah Taala dalam kitab Quran bagi mengislahkan hamba-Nya. Lebih-lebih lagi pihak lawan, pihak yang masih menentang, pihak yang masih degil. Lebih-lebih lagi kita yang tidak degil ni pun memberi kesan banyak. Semoga dengan 3 cara ini diharap akan beri kesedaran kepada mereka. Cuma pihak lawan ni hak jenis baca Quran, hak lawan tidak baca Quran, tak sampai mati tidak jumpa. Mana Quran ni dibaca oleh orang yang telah menerima Quran kepada orang yang tidak menerima Quran. Mana orang kafir kat soalnya nanti dengar orang Islam kata, kalau orang Islam ni baca Quran ke dia dengar daripada orang Islam, masa tu dia akan insaf. Kalau tak ada siapa-siapa baca, dia tidak akan dengar apa-apa. Tapi oleh kerana kita sampai hari ini tidak ada lagi ajak dakwah orang kafir untuk ajak mereka beriman pada Allah, tidak seperti sahabat, maka ayat-ayat seperti ini sama-sama kita lah baca. Dari para sahabat Nabi dulu, dia pergi mana-mana tempat, orang kafir beritahu, tolong perdengarkan kepada aku apa yang Allah Ta'ala nak daripada kami. Dalam kitab sebut, maknanya para sahabat bila pergi mana-mana, Quran dah ada dia. Bila dia ajak manusia beriman pada Allah, orang kafir kata, apa Allah Ta'ala beritahu pada kita, pada kami, nak dengar sikit. Maka para sahabat akan baca ayat ni, baca. Kadang-kadang orang kafir itu dia akan mengalir air mata, dia masuk Islam. Jadi suasana seperti itu yang betul-betul hidup zaman itu sudah tidak ada zaman kita. Jadi orang lawan ni, orang menentang ni, nak tunggu orang hak baca Quran ke dia, tak ada. Sebab itulah dia degil, tetap degil. Kita cara kita. Dengan begitu pun, walaupun asalnya untuk mengislahkan hati orang yang degil boleh jadi baik, orang menentang boleh jadi tunduk, sekiranya ayat-ayat ini dibaca kepada mereka, sekiranya ada di antara orang ni sanggup baca ke dia. Sedangkan orang yang nak baca ke dia, orang Islam ni, dia sendiri pun tidak baca. So kita lah ni. Oleh kerana itu, sebenarnya daripada ayat Allah Ta'ala ni lah yang Allah Ta'ala turunkan supaya setiap yang baca ni, dia sendiri akan dapat terkesan, dia sendiri akan dapat terbuka, akan dapat sedar. Dia sendiri, apabila dia baca pada orang lain pun akan dapat sedar, orang lain akan dapat keinsafan. Jadi semoga dengan 3 cara ini diharap akan beri kesedaran kepada mereka yang masih menentang. Dengan baca-baca, sebab tu kalau kita tidak baca Quran, sekadar idea kita, orang jadi jemu sebab ngepek aja ni, tidak ada roh gapo pun. Sebab kita ni macam-macam emosi, ada dorong nafsu, ada campur-campur sikit dengan hak Tuhan wahyu. Jadi bila campur-campur gitu kan, orang tak sik terima. Kadang-kadang bukan tak sik terima hak Allah Ta'ala, tak sik terima hak kita, hak emosi kita. Cuba baca ayat Allah. Mungkin hari ni dia tidak terima, walaupun dia masih dia rasa nak mikir, tapi tidak seperti mana dia daripada idea kita. Jika wahyu Allah, tetap wahyu Allah, mukjizat. Cuma yang sedihnya ialah kita tidak menguasai, tidak boleh baca. Jadi macam mana Allah Ta'ala ajar, apabila ayat-ayat seperti ini dibaca, akan mengislahkan hati pembaca dan hati sesiapa saja yang mendengar ayat-ayat ini dibaca kepada dia. Pertama, dengan memberi penjelasan bahawa sangat sedikit harga dunia, sangat sedikit masa nikmat ini digunakan. Dunia ni sikit ni berbanding dengan akhirat. Allah sebut, dia cara dia gitu. Manusia dunia ni, orang kata nikmat ni betul, tapi dia sikit. Hak banyak tu banyak lagi. Janganlah dengar sebab hak sikit ni terlepas banyak. Wahai hamba, dunia ni sebentar kena, sementara sungguh. Tunggu mati ya, bawa mati tak ada. Hak selama-lama tidak ada mati lagi, Tuhan sediakan di syurga kan.
Janganlah terlepas hak sementara, janganlah terlepas hak selama-lama dengan sebab kita terpedaya perkara yang sementara. Ini cara Tuhan. Maka hamba dia akan anggap. So, kedua, maksud dunia di sini, tengok. Maksud nikmat dunia di sini ialah harta benda dan pangkat. Yang ni dunia semata-mata, pangkat semata-mata yang tidak ada kaitan dengan agama. Kadang-kadang dunia apabila kita guna untuk agama, ia jadi pahala. Dan sebenarnya begitu pun cara-cara Allah Ta'ala nak suruh hamba dia ni, guna dunia untuk pahala, guna pangkat kedudukan untuk mewujudkan suasana syariat. Contohnya, oleh kerana kebiasaan mereka yang menentang dakwah, menentang tauhid, menentang risalah dan menentang akhirat ni dipengaruhi oleh kedua-dua nikmat ini, maka kerana dia Allah sebutlah Quran. Sebab Allah tahu, Allah Ta'ala tahu, dia buat kita ni, dia tahu. Manusia ni kalau dah boleh dunia, dah boleh pangkat, begini jadi degil lagi. Maka dia pun ada kan ayat-ayat seperti ni. Kedua, cinta nikmat dunia akan membawa bala di dunia ini lagi. Dunia bewafa, dunia tidak setia. Kita habis segala-gala untuk dia, tapi alik dia celah kita, hina kita. Biarkan kita merana. Kita merana kerana dia sanggup menyebabkan kita merana sampai bila-bila. Dia dalam bahasa Urdu, dia tulis di dalam bah dia, dunia bewafa. Kita ingat perkataan ni biasa. Kemudian kita dengar suatu ucapan daripada satu orang alim, rupanya dia ada cakap panjang lagi nak hurai tetap perkara-perkara ini diambil daripada makna ayat Quran. Dunia tidak setia. Mana kita berhabis-habisan untuk jaga dia, untuk memuja dia, mengumpul dia, tapi time kita nak tupai, nak kata dengan dia tolak kita, binasa. Jadi Allah sebut dalam Quran ni, cinta dunia, kalau kamu cinta pun, dia akan membawa kepada bala di dunia. Mana apa yang kamu nak tu tak tercapai di dunia ini lagi. Yang ketiga, cinta nikmat dunia ini akan menyebabkan azab yang kekal di akhir. Cinta kepada dia, dunia kena, akhirat kena. Jadi guna dia boleh, tapi berjaga-jagalah, jangan jadi cinta. Beza apa? Beza ada, iaitu kalau cinta dunia, dia boleh tinggal akhirat kerana dunia. Kalau cinta dunia, dia boleh tinggal syariat kerana dunia. Kalau siapa tinggal syariat, itu cinta. Kalau tidak tinggal syariat, tak apa, baru guna je. Itu saja cara pengenalan, nak tahu dia cinta atau tidak cinta. Apabila dia boleh meninggalkan syariat, mengenepikan syariat, duduk nombor dua syariat kerana dunia, maka dia dikira cinta dunia. Mana je contoh paling mudah, orang yang ada harta, kalau tak boleh keluar zakat, mana cinta dunia. Kalau boleh keluar zakat, tidak cinta dunia. Mudah-mudah. Contoh-contoh mudah dan sebagainya. Jadi inilah tiga cara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi berkali-kali dengar ayat-ayat seperti ini akan memberi kesedaran, akan menyebabkan seorang itu sentiasa beringat, dan dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan terjerumus dalam bahaya cinta dunia. Jadi dia faham betul-betul. Dan ini contoh-contoh ayat yang disebut. Faedah keempat, asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Orang kita dalam ngaji tafsir, bunyi kata nak tafsir Quran, perkara paling penting asbabun nuzul. Banyakkan orang lah. Maknanya bagi dia kalau asbabun nuzul ni perkara yang paling penting. Kalau tak tahu asbabun nuzul, tak boleh tahu tafsir. Sebenarnya asbabun nuzul ni dia hak pentingnya tidak banyak sikit. Asbabun nuzul ni hak penting sungguh tidak banyak sikit. Hak tu kena tahu. Banyak-banyak yang ditulis dalam kitab tentang asbabun nuzul tu yang tidak ada hubungan dengan tafsir Quran benar. Dia tidak ada hubungan dengan tafsir Al-Quran.
Lagu mana? Mana kalau terikat dengan asbab nuzul, kita tak boleh nak tafsir Quran. Jadi terikat. Nak macam mana ayat ni asbab nuzul dia begini. Jadi duduk tergatung-gatung, tak boleh nak tafsir buat Al-Quran. Sebab terikat dengan asbab nuzul. Sedangkan asbab nuzul tak ada hubungan pun. Semua orang buah dalam kitab. Cerita dia buah dalam kitab, cerita dia buah dalam kitab. Dengan sebab dia buah dalam kitab, kita nak tafsir Quran pun tergatung, tak boleh buat apa. Siapa kau ayat ni? Mufassir, ahli tafsir yang mahir, dia beritahu. Sedangkan masyarakat biasa kurang-kurang mengaji kat, dia kata tak dapat tidak, tafsir ni tengok asbab nuzul. Konon-kononnya kalau kita tahu asbab nuzul boleh tafsir. Sedangkan tidak gitu. Dia jadi terikat, tergatung-gatung. Asbab nuzul sebab berlaku ceritanya gini, ayat Quran beritahu gini. Jadi dia tak boleh nak ambil iktibar daripada Al-Quran, nak takmim ayat Quran. Banyak sekali perkara yang dia terpatut guna daripada Al-Quran ni jadi tergatung-gatung. Tak boleh guna sebab apa? Sebab tertambak terikat dengan asbab nuzul. Jadi asbab nuzul seolah-olahnya menyempitkan. Oleh kerana itu asbab nuzul penting tapi tidak banyak sikit. Tidak banyak sikit. Jadi hak banyak-banyak tu tak sebut tak apa. Hak banyak-banyak tak sebut tak apa. Jadi kita yang mengaji talaqi ni, dalam mengaji esok ni, kalau kita mengaji lepas ni, kita akan apa? Asbab nuzul tu bertalu-talu mari. Soalnya setiap ayat ada berlaku. Dan tidak pun. Jadi kita mengaji dalam bab faedah ni, kita kena letak asbab nuzul ni sedikit saja yang ada hubungan kait dengan tafsir. Banyakkan asbab nuzul tak ada hubungan dengan tafsir. Tidak ada hubungan dengan tafsir. Jadi tidak perlu takutlah kalau tidak tahu. Hak tak penting tu kalau tidak tahu tak apa. Sehingga apabila kita mengajar tafsir, kita tak beritahu pun asbab nuzul tu tak apa, tak perlu beritahu pun. Dia tidak ada hubungan. Tapi sekiranya ada hubungan dan memang kena tahu asbab nuzul, hak tu kena tahu. Nanti kita belajar, kita akan beritahu. Jadi dalam mengajar esok ni, di mana kita akan buat cerita, tu ada hubung kait tu. Hak mana kita buat cerita, sebelum kita nak baca ayat Quran, kita buat cerita dulu. Tu asbab nuzul yang kita kena tahu. Lepas tu di mana-mana ayat yang kita tidak ada cerita, biasa-biasa tak perlu dah tu. Biasa-biasa tidak perlu. Itulah talaqi kita dengan guru kita. Sebab masa menadah dengan guru kita, dia sentiasa abaikanlah, tidak ambil langsung asbab nuzul, terus jalan. Masa mula kita dengar dalam pengajar tafsir, kita jadi tak biasa. Macam mana ni? Dia abaikan. Kemudian dia akan beritahu kaedah-kaedah. Dan rupa-rupanya betul lah begitu. Mana pengkajian dalam ulama-ulama yang mahir dalam tafsir ni telah buat satu kajian yang khusus tentang asbab nuzul, maka keluar natijah. Rupa-rupanya asbab nuzul ni ditulis oleh perawi-perawi yang dia rasa dia nak masuk dalam kitab dia. Dia sendiri bukan ahli dalam tafsir Quran. Dia jumpa mana-mana riwayat, ibu sini. Dia jumpa mana-mana riwayat, ibu sini. Dia sekadar nak himpun hak dia tahu tentang riwayat. Ada hubungan ke tidak ada hubungan dengan tafsir, dia bukan ahli tafsir. Nama dia tidak tersenarai daripada golongan ahli tafsir. Tapi bagi dia, oleh kerana itu ada hubung. Jadi himpunan-himpunan asbab nuzul tentang ayat Quran. Oleh kerana itu kita tidak ikut dia lah. Kita tidak perlu terpengaruh dengan dia. Sebab dia bukan ngajar tafsir pun. Dia bab riwayat saja. Bila bab riwayat ada betul, ada tidak betul. Jadi kita kena pilih juga. Jangan terpengaruh. Jadi rata-rata ulama-ulama yang ada kemahiran tinggi dalam tafsir, dia akan sebut perkara ni. Tak kira ulama tafsir hak kita sahih, kita dengar hak sahih tu dia akan sebut tentang asbab nuzul. Dan kebanyakan mereka dengan satu kefahaman sahaja. Yang ni, yang penting-penting saja perlu diberitahu, yang tidak penting dia abaikan begitu saja. Tak beritahu pun tak apa. Jadi oleh kerana itu, asbab nuzul tu Arab, Melayu, sebab-sebab dan peristiwa yang berlaku sehingga ayat Quran turun. Berlaku cerita, apa tu? Turun ayat Quran. Berlaku cerita, turun ayat Quran. Dia panggil asbab nuzul. Kalau hadis dia panggil asbabul wurud.
Berlaku cerita Nabi waktu biar hadis. Berlaku cerita Nabi waktu biar hadis. Dia panggil asbabul wurud. Dia ada kitab dia. Asbabun nuzul dia ada kitab dia. Jadi cerita berlaku pokai-pokai, tu biar ayat Quran. Maka ayat Quran dengan cerita tu ada hubung kait atau tidak? Kadang-kadang cerita berlaku, ayat Quran turun, tidak ada hubung kait. Lebih-lebih lagi, cerita berlaku zaman selepas tu lama. Rasulullah wafat dah. Cerita berlaku lah gatuga ni. Perawi ni masuk dalam sebab nuzul. Tak ada hubung kait langsung. Perkara tu telah berlaku lama. Telah berlaku kemudian hari. Setelah lama Rasulullah SAW wafat, Quran tu setelah sempurna dah 30 juzuk. Tiba-tiba cerita berlakulah, cerita-cerita di kalangan sahabat kau tabi'in kau. Perawi ni dia ambil cerita-cerita hak kemudian ni dia buat dalam kitab asbab nuzul. Makin pening kita. Apa hubungnya pula? Atau jadi banyak. Sedangkan benar tidak sanggup faham. Tengok sini. Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dalam dua keadaan. Pertama, diturunkan terus tanpa berlaku apa-apa peristiwa. Tanpa berlaku apa-apa peristiwa. Kedua, diturunkan setelah berlaku sesuatu peristiwa. Berlaku cerita, turun Quran. Hak berlaku cerita dan turun Quran ini bagi dua pula. Ada dua jenis. Pertama, ayat-ayat yang pemahaman tentang ayat itu terikat dengan peristiwa. Ayat Quran hak turun ni ada hubung kait rapat dengan peristiwa. Mungkin dalam ayat Quran ni ada nama orang. Dalam ayat Quran ni ada nama tempat. Ya, ada hubungnya dengan peristiwa yang berlaku. Allah sebut dalam Quran nama Zaid, nama Zainab. Nah. Abu Lahab. Nama ada. Kemudian dia ada cerita sebelum tu. Nah. Seperti surah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, al-fil, surah fil, surah Quraisy li ila fi Quraisy, surah Lahab ni contoh-contoh ni. Jadi apabila ada gajah, ada Quraisy, ada Abu Lahab dalam ayat Quran, maka perlu diketahui terlebih dahulu kisah dan peristiwa tentang nama-nama yang telah disebut oleh Allah dalam Quran. Gapo jadi ni yang menyebabkan tubik gajah ni? Jadi sejarah Kaabah diserang oleh tentera bergajah. Hal tu kena tahu. Ni Abu Lahab ni kepada dia ni. Orang ni sekian-sekian orang. Sebelum turun surah ni gini dia punya perangai sehingga turun ayat Quran. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu kisah dan peristiwa tentang nama-nama tersebut. Atau mungkin ayat-ayat yang diturunkan sebagai isyarat. Isyarat zahir sifat seseorang, sifat beriman atau sifat munafik. Mana dalam isyarat ayat ni nak beritahu sifat iman, sifat munafik. Oleh kerana dia mewakili makna sifat orang, maka cerita orang hak berlaku ayat Quran ni kena tahu. Macam mana ayat ni hak sebut munafik ni, orang pasal mana? Sehingga ayat ni ada sebut munafik. Maka cerita orang ni kena tahu. Makna munafik ni ialah orang yang payah nak infak harta, payah nak keluar berjihad kerana agama. Maka nama munafik. Islam duduk dengan Nabi, semaya sah tama, hadir dalam syarat Nabi, hadir dalam majlis Nabi, kata-kata tak terkecuali kadang-kadang. Ada sama. Tapi kalau bak infak harta kerana agama, bak keluar berjihad kerana agama, ni culah. Dia akan meloloskan diri, dia lepaskan diri. Ini perangai ni apabila Allah sebut munafik dituju pada mereka. Orang Islam pada zahir, tapi sifat dua ni masih ada. Jadi cerita mereka tu kita kena tahu. Begitu apabila Allah Ta'ala sebut sifat iman, kita kena tahu siapa sifat iman ni. Iaitu golongan muhajirin, golongan ansar, yang mana mereka ni kata-kata merupakan teras
dikira golongan beriman. Maka sifat orang Muhajirin, sifat orang Ansar ni kita kena tahu. Cerita-cerita yang berlaku di sebalik boleh sifat ni kita kena tahu. Ia ada hubungan dengan ayat yang kita nak baca. Ia ada hubungan dengan ayat yang kita nak baca. Kalau kita tidak tahu cerita, masa kita baca ayat tu, kita nak hurai tak betul jadi. Kita nak guna akal tak boleh. Mesti kita kena fakta yang benar daripada cerita yang pernah berlaku. Dan perkara ni kita akan baca banyak berlaku dalam surah Baqarah dan surah Ali Imran. Oleh kata surah Baqarah, surah Ali Imran ni dia tidak dapat laju mengaji tafsir dia. Dia tidak dapat laju kerana banyak cerita dah. Dan cerita kena tahu pun. Kerana dalam surah Ali Imran ada peperangan, dan cerita dengan peperangan ni, Badar dan Uhud ni, terpaksa kita kena tahu secara jelas. Apabila kita mengaji surah Ahzab, sana cerita pula. Apabila kita mengaji surah Fatah, kena tahu cerita pula. Jadi ini beberapa surah yang ada hubungan dengan cerita yang kena tahu. Nah, surah Ali Imran, surah Ahzab, surah Anfal dan surah Taubah adalah merupakan surah Nur, An-Nur, di antara surah yang cerita kita kena tahu, asbabun nuzul yang kita kena tahu. Lain-lain pada tu biasanya tidak perlu tahu. Ini dia panggil asbabun nuzul yang kita kena tahu. Satu lagi, pemahaman ayat tidak terikat dengan kisah dan peristiwa. Kisah ada, peristiwa ada, tapi tak ada hubungan dengan ayat Quran. Tidak tahu pun tak apa. Dan hal ni banyak. Sebab tu setengah-setengah cerita ni kadang-kadang macam pengarah tafsir tu dia kata macam tidak sah kalau tu ayat kata asbabun nuzul. Ada belaka. Sehingga orang tafsir ni, ulama ni akan dikritik, akan ditegur oleh ulama-ulama ramai lain dengan suatu sindiran. Jadi nak memayahkan ni, barang mudah jadi payah dengan sebab dia mau sebut ni. Kalau boleh tinggalkan, baiklah. Tambah-tambah lagi cerita pula palsu. Riwayat tidak sahih pun masuk juga. Quran ni sahih, cerita kamu tu tidak sahih, menyebabkan orang kurang mengaji kat keliru. Quran tu memanglah sahih dah dia, sebab dia mutawatir. Cerita kamu masuk ni palsu. Apa nak masuk dalam cerita lagu ni? Jadi ulama-ulama lain tegurlah dia. Tegur dia. Sebab Allah takkan biarkan Quran dia ni jadi payah dengan sebab orang. Jadi payah dengan sebab dia. Jadi ulama-ulama lain yang mahir tegur. Bukan seorang ramai. Maka kita yang mengaji tafsir, kita akan tengok, rupanya ini cara-cara Tuhan. Apabila seseorang yang buat sesuatu yang menyebabkan bahaya benda hak patut mudah, maka ulama lain Allah akan bagi kepahaman, kesedaran, tegur dia. Dengan tegur berbukti dan berdalil. Jadi inilah pemahaman ayat kadang-kadang tidak terikat dengan cerita atau dengan kisah. Maka asbabun nuzul tidak perlu tahu. Inilah apa yang ditakbirkan oleh mufassirin, al-ibratu bi umumil lafzi. Pengajaran dapat diambil daripada ayat ini dengan lafaznya yang umum. La li khususis sababi, bukan kerana terikat dengan sebab dan kisah tertentu. Ambil lafaz ni boleh guna pakai secara umum pada mana-mana orang, pada mana-mana zaman. Tidak sekali-kali terikat dengan cerita yang dibawa datang oleh orang-orang. Kadang-kadang ayat-ayat ini khas bagi peristiwa satu peristiwa saja, seperti ayat surah Nisa. Kadang-kadang ayat Quran ni kisah tu banyak sangat, depan, belakang, kiri kanan, insya-Allahnya dikepung oleh kisah. Kadang-kadang ayat ni turun berkali-kali. Mula turun Mekah, betul turun Madinah. Seperti surah Fatihah, turun dah Mekah, turun pula di Madinah. Ini di antara pandangan sebahagian ulama. Faedah kelima, lafaz Alkitab
Dalam Quran kita akan jumpa Al-Kitab. Dia tidak satu makna. Dia akan datang dengan berbagai-bagai makna. Jadi kaedah dia bagi tahu ni, kaedah kita akan dapat belajar. Jika Alkitab berlaku disebut pada awal surah, start pada surah tu sebut kitab dah. Maka dia boleh jadi tiga makna. Dia akan boleh jadi tiga. Boleh jadi di antara tiga ni. Pertama, kitab makna Quran. Kitab makna Quran. Seperti contohnya surah Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab tu Quran. Yang kedua, Alkitab pada surah ni bermaksud surah tu je. Bermaksud surah tu. Ini pendapat rajih bagi setengah ulama lah. Bukan semua Quran surah tu. Bukti dan dalil kenapa dipanggil surah, kitab tu surah tu, kerana isi yang ada dalam dia pada awal hingga akhir memberi makna tu. Seperti permulaan surah Yunus, permulaan surah Yusuf, permulaan surah Syu'ara. Alkitab tidak makna Quran, bukan Alkitab dengan makna surah itu sahaja. Dan yang ketiga, Alkitab dengan makna maksud surah. Bukan semua surah, maksud penting bagi surah, dakwah surah. Seperti mana Alkitab berada pada permulaan surah Ghafir Hamid 7. Alkitab dalam surah Ghafir Hamid 7 ni bermakna maksud penting bagi surah itu, iaitu tauhid fi doa. Ini jika sekiranya Alkitab duduk di permulaan surah, dia ada makna Quran, dia ada makna surah itu, dia ada makna yang penting bagi surah itu. Hak paling penting bagi surah itu ditakbir dengan Alkitab juga. Nah, tapi dia ada terjemahan depan kita tu, dia berbagai-bagai. Ini kita belajar dengan guru kita setelah buat penelitian melalui 50 buah kitab tafsir, buat kajian dia. Jadi boleh jadi benar lah. Jadi apa yang orang lain tulis tu, dia punya pendapat. Kedua, jika lafaz Alkitab berada di tengah-tengah surah, di tengah-tengah surah, tengok kan kalau duduk tengah surah, kalau ada dekat-dekat dia tu ahlu kitab, kitab disebut tapi ahlu kitab pun disebut, maka kitab itu bukan Quran, kitab terdahulu. Nah, Alkitab duduk di tengah-tengah surah, tapi kiri kanan depan belakang ada cerita ahlu kitab, maka kitab itu adalah kitab orang-orang Islam dahulu. Nah, Nasara, Yahudi dan sebelumnya, tak kira. Seperti mana contohnya ayat 157 surah An-'Am. Sekiranya kitab ada diberi sifat mubarakun musaddiqun, itu Quran. Kitab yang diberi sifat kepada kitab itu kitabun mubarakun atau kitabun musaddiqun, musaddiqah. Maka kitab yang ada sifat musaddiqun dan mubarakun ini khusus untuk Quran, Quran kita semua. Faedah ke-6, kitab dengan Quran. Dia ada sekali dalam Quran atau dua kali Allah sebut kitab, Allah sebut Quran. Kitab pun sebut, Quran pun sebut, dekat-dekat. Jika kedua-dua lafaz ini berada pada awal surah, seperti awal surah Hijri, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin, apa makna? Kitab pun sebut, Quran pun sebut. Nak terjemah mana kitab tu? Maka dikenaki dengan kitab, kitab terdahulu. Dan Quran, Quran ini berarti dalam surah ni hak kitab dahulu pun ada, hak Quran ni pun ada.
Faedah ketujuh, perbezaan di antara hakim dengan mubin. Kitab hakim, kitab mubin. Kalau kitab bersifat hakim, kitab yang disebut tapi sifat dia kitabun hakim contohnya, maka berarti dalil surah tu dalil akli, tak ada dalil lain. Kalau sifat kitab disebut dengan mubin, berarti dalam surah tu ada dalil naqli, tidak ada akli. Dia kaji, dia buat penelitian. Faedah ke-8, ruh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ruh. Ruh apabila duduk dalam Quran, dia ada 3 makna. Pertama, ruh manusia, ruh jiwa manusia. Asas bagi kehidupan manusia kan ruh. Seperti ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang ruh. Ruh dalam ayat surah Isra ini, ayat 85 ni, ruh kita hak hidup ni. Kadang-kadang tidak makna tu, makna Jibril. Jangan duk terjemah ruh, kena terjemah Jibril. Seperti surah Al-Qadar, inna anzalnaka tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat beserta ruh. Ruh apa? Jibril. Yang ketiga, ruh memberi makna wahyu. Ruh memberi makna wahyu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ruh bermakna menurunkan wahyu. Sebab ilahnya, kerana seperti mana jasad akan dikira hidup ada ruh, ruh akan dikira hidup jika ada wahyu. Orang yang tak ada wahyu seperti jasad tak ada ruh di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang kafir ni kalau tak ada wahyu dalam diri dia, dia hidup tapi dia akan mati ruh. Orang mati ruh ni akan diubah dalam neraka. Orang yang hidup ruh ni akan dihantar ke syurga. Wahyu ni lah yang menyebabkan ruh manusia hidup kau mati. Kalau ruh wahyu masuk dalam ruh dia, hidup syurga. Kalau wahyu tak masuk dalam ruh dia, ruh mati, atas ke neraka. Maka boleh kita menilai sendiri betapa pentingnya wahyu dengan kita. Nah, jadi oleh kerana kamu boleh faham dengan mudah, ruhnya bila tak ada dalam badan, harga badan tak ada dah, layak di kamu saja. Maka begitu juga ruh manusia kalau tak ada wahyu, makna kalau boleh kambuh ya dia sebenarnya. Tapi manusia tidak faham. Sebab tu Allah Ta'ala kadang-kadang datang ke dengan lafaz ruh, nak memberitahu, nak memberitahu ruh ni adalah wahyu yang merupakan ruh bagi ruh kita. Satu orang syekh kita pernah dengar dalam kitab dia ada sebut, Maulana Ilyas rahimahullah. Kita dulu sebelum ngaji tafsir kita dengar dia kata ruh bi ruha, bahasa Urdu. Ruh bi ruha ai al-Quran. Kita tidak faham. Tidak faham secara sebenar. Ruh bi ruha ai Quran. Ustaz Hurai, lafaz-lafaz ni Hurai. Sudahkah ia satu kalimah sangat ringkas padat. Ruh bi ruh. Ruh juga ada ruhnya. Mana gitu? Ruh juga ada ruhnya. Seperti badan ada ruhnya, dengan sebab tu badan hidup. Ruh juga ada ruhnya, yakni Al-Quran. Satu perkataan. Rupa-rupanya inilah. Perkataan tu kita dengar sebelum. Ruh kalau kita mengaji dengan ustaz kita dengar kemudian. Jadi apabila sampai pada ayat ni, maka boleh memberi kepada kita suatu kefahaman yang sangat-sangat kuat. Ia tidak memberi makna lain. Ruh di sini tidak ada khilaf ulama, bermakna dia adalah wahyu. Seperti ayat kedua surah An-Nahl. Ayat kedua surah An-Nahl. Jadi ruh dalam Quran ni kita tidak boleh terjemah sebarangnya lah. Kena tengok kaedah dia. Dan kalau kita ngaji ni kita jumpalah. Faedah ke-9, sirah fi'il madhi.
kata kerja tapi sudah berlaku. Arab panggil fi'il madhi. Fi'il ni kata kerja, madhi ni lepas. Sudah dah. Biasalah kadang-kadang ni fi'il madhi juga. Fi'il madhi memberi makna lepas tu biasa. Kadang-kadang fi'il madhi bukan hak berlaku, hak baru nak berlaku. Kena terjemah gitu. Diguna fi'il madhi bukan perkara tu sudah berlaku, bahkan perkara tu sedang akan berlaku. Mana bermula nak berlaku. Dia panggil fi'il syuru'. Fi'il kata kerja yang disebut lafaz madhi tapi maknanya mula nak berlaku dah. Kadang-kadang iaitu kita akan jumpa dalam ayat 119 surah Al-An'am, fassala dan surah An-Nur, anzalna. Ini dua contoh fi'il sini dengan makna fi'il syuru'. Madhi makna madhi, syuru', bermulanya. Faedah ke-10 sirah amrin, arahan, kata perintah. Kata perintah ni supaya buat hak tak buat lagi, hak tu biasa. Bangun, mana orang tu duduk sila bangun. Arahan supaya buat perbuatan bangun. Kita arahkan mukhatab supaya dia buat perkataan bangun. Cuma arahan tu kasar ke lembut ke boleh jadi belaka lah. Bangun tu kasar, kalau sila tu sikit-sikit tu jadi lembut. Tapi naknya supaya orang yang dengar tu bangun. Boleh jadi dia bangun dah, boleh jadi dia tidak bangun lagi. Jadi sirah amri ni biasa-biasa dalam penggunaannya, suruh seorang buat benda dia tak buat lagi, dia panggil amrun ijadi. Amrun ijadi ni arahan supaya wujud benda tidak wujud lagi. Orang tu tidak semaya, kita suruh semaya. Itu amrun ijadi. Tapi ada dalam Quran diberi arahan hak mana orang tu sudah buat dah, dia buat apa, tapi arahan ada juga dia. Ini dia panggil amrun ibqai, kekalkan, teruskan. Banyak dalam Quran kita dengar, kita akan baca Allah Ta'ala titahkan kepada Nabi suruh buat hak Nabi buat dah. Maka terjemahan masa tu kita tak boleh terjemah seperti mana fi'il amrin biasa, kena terjemah fi'il amrin ijadi, ibqai. Mana teruskanlah wahai Muhammad, menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba yang lain. Maknanya ayat ni kata baligh, mana sampaikanlah, tabligkanlah wahai Muhammad. Bukan berarti sebelum ayat ni Nabi tak tabligh, tidak. Nabi sudah tabligh pada ayat mula turun kok. Tapi kenapa diberitahu baligh dalam surah Maidah ni? Supaya teruskan, wahai Nabi, teruskan tabligh yang kamu telah sampaikan, perangai kamu dan kehidupan kamu ni dalam menyampaikan wahyu pada umat kamu ni, hak kamu sudah buat dah ni, dan hak sedang buat ni, teruskan. Situ mana amrun ibqai, dia tidak payah buat. Faedah ke-11 ma mubham. Mubham makna tidak jelas, mubham makna tidak jelas. Ma ini makna apa, barang atau perkara atau sesuatu. Jadi barang, orang Melayu terjemah sesuatu, apa. Jadi benda mubham, bukan dia benda tak tahu ada belaka lalu. Oleh kerana dia tu ma tu mubham, maka kadang-kadang ma hendaklah diterjemahkan dengan sesuatu yang jelas-jelas. Kalau terjemah perkara, terjemah barang, terjemah apa saja, tidak boleh. Tak boleh jadikan dia tu ta'mim. Bahkan kena jadikan dia tu taksis. Kadang-kadang dalam Al-Quran. Jadi lafaz ma di dalam Al-Quran sebenarnya dia datang dengan berbagai maksud lah. Jadi hendaklah dipastikan bagi kita yang baca, ma ini bermaksud dengan maksud apa.
Adakah dia memang mubham, dikekalkan makna asal, atau dia akan diterjemahkan pada maksud yang khusus, yang mana kalimah ma ni nak mana ni sahaja, tapi Allah guna ma. Dini kadang-kadang lafaz ma bermaksud akidah tauhid. Jadi ketika menterjemahkan ma yang memberi makna akidah tauhid, kena sebut dengan jelas. Ma ini bermakna akidah tauhid. Seperti dalam surah Hamid Sajadah. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Fa inna bima ni ma ursiltum bihi kafirun. Bahawa kami terhadap apa yang kamu diutuskan dengannya, kami adalah golongan yang engkar dan menolak. Bahawa kami terhadap apa, terjemah ma makna apa, tapi tak boleh terjemah ma dengan makna apa sini. Sebab makna dalam ayat ni ma dengan makna seruan tauhid. Maka kena terjemah sesungguhnya kami terhadap seruan mentauhidkan Allah, ya kamu telah dipilih untuk menjadi nabi, mengajak mentauhidkan Allah, kami tolak. Barulah kena makna dia, baru betul. Kadang-kadang ma memberi makna amalan syirik, bukan akidah tauhid, makna sebaliknya. Seperti ma yang ada dalam surah Al-Mu'min ayat 50. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ma pertama ma makna nafi, tidak. Ma kedua ma dengan makna amalan syirik. Sama-sama ma tu. Fama maka tidak menolong mereka, aghna anhum tidak menolong mereka, tidak boleh menolong mereka oleh ma kanu yaksibun, amalan syirik yang mereka selalu buat di dunia. Amalan syirik yang mereka selalu buat di dunia tak boleh tolong mereka apabila mereka mati. Ma pertama dengan mana nafiah, ma kedua tak, ma dengan mana amalan syirik. Kadang-kadang ma ni bermaksud kisah dusta, hikayat palsu, bukan makna tauhid, bukan makna syirik. Kisah pelawak, hikayat-hikayat palsu yang direka-rekakan oleh manusia. Cuma dalam Quran ni riwayat-riwayat palsu, rekaan-rekaan masyaikh, ulama-ulama su, nak suruh orang puja dia, nak suruh jadi pengikut dia, ramai-ramai ikut dia. Maka dia buat cerita, maka anak murid jahil-jahil sepuluh dia ni pun ikut. Sebab ulama su ni dia nak dunia, ya. Dia bukan nak Allah Ta'ala. Jadi tujuan cerita dia buat nak mempengaruhi orang-orang jahil, supaya terpengaruh dengan cerita itu. Yang biasa cerita itu ada keuntungan peribadi dia, biasa gitu. Dia buat cerita, nah, cerita orang tak perlu ngaji jadi wali. Waktu belakang ngaji tu dia kata, tengok orang ni Zuhud tak apa ni, bersuluk sampai tahap wali Allah tinggi. Dia tidak ada pasal-pasal belakang ngaji tu, ngaji kulit. Dia buat cerita dia buat. Jadi pun buat je dengan kaki malah belakang ni pun kata ya juga. Cerita yang reka sendiri, sama ada hak yang reka kau ataupun dia ambil hak orang lain reka. Apa orang tidak mengaji ni, apa tidak penting bagi dia benar ataupun salah. Yang pentingnya ada kena dia, boleh. Yang ini tidak bertanggungjawab. Jadi cerita-cerita palsu seperti ini biasalah orang yang buat amalan tapi ajaran sesat ataupun menyimpan daripada Al-Quran ni wujud dalam orang yang beragama. Allah tahu. Sebab tu Allah adakan perkara-perkara seperti ini dalam Quran supaya orang yang mengaji Quran janganlah jadi kupal lagi ni, ikut dah cerita direka, dibuat asal terhasil kena dia hingga menembikan wahyu dari Quran. Seperti surah Mu'min juga ayat 82. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Maka apabila rasul-rasul yang diutus di kalangan mereka datang kepada mereka bawa dalil bukti wahyu. Ni hak Tuhan nak lagu ni wahyu dia begini-begini. Ajak pada mentauhidkan Allah, ajak taat pada syariat Allah, dan buat persiapan dengan akhirat. Ini akhirat yang Allah Ta'ala ceritakan. Dia tidak wakar. Bahkan farihu bima indahu minal ilmi. Mereka lebih bangga dengan cerita-cerita karut dan palsu yang ada pada mereka, yang mereka anggap ini ilmu.
Tak ramah masyarakat kita lah. Nak suruh dia faham, dia tak mengaji ayat ni. Kena heret dia mengaji. Cerita kamu tu apa benda? Tanya dia. Kadang-kadang lafaz ma bermakna pujaan batin. Ruh Nabi, ruh wali, malaikat, jin. Benda tu disebut dengan lafaz ma. Seperti mana surah Mukmin juga. Dia datang ke surah ni, kerana surah ni dia kita akan baca lepas ni lah. Mudah nak tengok, mudah nak faham. Jadi surah Mukmin ayat 42 nak memberitahu ma dalam ayat ni bermakna pujaan-pujaan batin. Dia manusia puja selain pada Allah. Biasanya ruh Nabi, wali, malaikat, jin. Tad'unani liakfura billah. Yani keluarga Fir'aun yang beriman dengan Allah ni kata, kamu nak ajak aku untuk kufur pada Allah. Kufur banyak. Kufur syirik. Kamu ajak aku untuk kufur pada Allah, yakni ajak aku untuk aku syirik pada Allah. Sebab syirik sebahagian pada kufur. Yang mana ma laisa li bihi ilmu. Ya tidak ada pun bersama aku sebarang ilmu yang membenarkan ajakan kamu itu. Hak ada pada aku larang. Jadi usyriku bihi ma. Usyriku bihi ma ni perkara-perkara yang kamu ajak aku untuk syirik ni, perkara tu Allah Ta'ala tidak beritahu kepada aku boleh. Yang aku tahu hanya tidak boleh. Ma laisa li bihi ilmu. Jadi kamu ajak aku untuk syirik kepada Allah, suruh selain pada Allah, yang disuruh wali, suruh nabi, suruh malaikat, suruh jin. Yang mana perkara-perkara empat ni Allah Ta'ala dalam Quran kata ma. Perkara-perkara itu tidak ada pun bagiku ilmu daripada Allah kata boleh. Kamu ajak aku benda hak dalam Quran kata tak boleh. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan aku ajak kamu bukan kepada benda tu, kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengampuni. Jadi ma di sini bermakna pujaan-pujaan batin. Lepas maghrib kita baca Quran. Ini kita akan baca soal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.